Masalah pendengaran ini merujuk kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan dua perkara lah. Yang pertama dari segi struktur organ pendengaran dan yang kedua dari segi fungsi organ pendengaran. Apa yang saya maksudkan dengan struktur organ pendengaran ini boleh jadi sebagai contoh cuping telinga kecil ataupun tiada lubang telinga, maka menyumbang kepada masalah pendengaran. Dan yang kedua berkaitan dengan fungsi organ pendengaran. Dan kadang-kadang kita tengok dalam banyak kes organ terbentuk dengan cantik, terutama yang kat luar ni, cuping nampak cantik, ada lubang telinga dan sebagainya, tapi kadang-kadang sampai satu tahap bila kita test tu, kita nampak dari segi fungsi organ pendengaran itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Untuk pengetahuan semua, masalah pendengaran ni sebenarnya boleh diukur melalui graf pendengaran. Graf pendengaran ni secara asasnya ada dua informasi ataupun dua maklumat yang sangat penting yang boleh kita dapatkan melalui graf pendengaran. Yang pertama dari segi intensiti ataupun kelantangan bunyi, yang biasanya kita akan ukur dalam unit desibel. Kelantangan bunyi ini kita akan tahu untuk menentukan tahap pendengaran seseorang. Dan masalah tahap pendengaran seseorang ni sebenarnya kita nak tengok sejauh mana ataupun bunyi yang paling perlahan bagi seseorang itu yang boleh direspon. Tahap pendengaran ni sebenarnya boleh dibahagikan kepada 5 tahap yang utama lah, iaitu yang pertama tahap normal, tahap ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Jadi kalau contohlah orang yang mempunyai tahap pendengaran yang normal, dia punya respon yang paling perlahan tu jatuh pada 20 desibel dan ke bawah. Tapi kalau contoh mereka yang mempunyai masalah pendengaran pada tahap sederhana, jadi julat desibel itu terletak di antara 45 hingga 65 desibel. Begitulah seterusnya. Perkara kedua yang kita boleh faham dari segi graf pendengaran ini adalah dari segi nada ataupun frekuensi yang kita ukur dalam unit Hertz. Kita akan uji 6 frekuensi: 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000, 4000 dan 8000. Dan setiap frekuensi inilah yang akan kita tentukan berapa tahap pendengaran. Boleh jadi dekat 250 dia punya tahap normal, dan boleh jadi dekat 8000 tahap dia pada sangat teruk ataupun teruk. Dan biasanya kalau kita boleh baca dari segi keputusan keseluruhan, jarang ataupun yang mungkin dia punya masalah pendengaran atau tahap pendengaran tu pada satu tahap saja. Biasanya dia akan ada kombinasi, contoh pada tahap ringan ke sederhana, tahap teruk ke sangat teruk. Tapi ada juga kes kalau contoh kes normal dan juga kes ringan sahaja, itu memang ada juga. Jadi semua ini bergantung kepada respon ataupun bunyi paling perlahan yang boleh seseorang itu dengar berdasarkan graf pendengaran yang kita dapat dalam test pendengaran yang kita lakukan. Secara kasarnya graf pendengaran itulah yang boleh kita dapatkan maklumat mengenai tahap masalah pendengaran dan juga jenis masalah pendengaran yang mungkin saya boleh kongsikan pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.